Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif qala sallallahu sirrah. Dan dari kena inilah kata Imam Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala, kullu salatin la yahduru fiha al-qalb fahiya lil-uqubati asra'. Tiap-tiap sembahyang yang tiada hadir hati di dalamnya itu terlebih segera membawa kepada seksa. Allah Akbar. Sebab sembahyang adalah tempat munajah, mahalul munajah, mahalul muraqabah, mahalul mukallamah, mana urusan kita dengan Allah Ta'ala, berbicara, berdamping, bermunajat. Itu khas sembahyang dijadikan. Aqimis salat li zikri, dirikan kamu akan sembahyang untuk apa? Li zikri, untuk mengingati, untuk menghadap Allah Ta'ala. Tidak dibenarkan dalam sembahyang kita ingat sesuatu pun selain dia, tak dibenarkan. Tapi apa yang berlaku sebalik, ya, sembahyang macam-macam masuk, macam-macam ingatan yang tak dibenarkan masuk kita bawa. Sebab maknanya menarik murka Tuhan. Dia kerana itu Syekh Abu Hasan Al-Syazili radhiyallahu anhu kata, latih banyakkan sembahyang sunat supaya persen hudur qalbi kita tu meningkat sikit demi sikit. Mudah-mudahan dia sampai kepada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian lagi apabila engkau baca akan tasyahud, maka hendaklah engkau duduk dengan beradab serta engkau hadirkan akan maknanya, mengetahui akan makna ma'anil qiraah. Segala makna-makna bacaan dalam sembahyang adalah perkara yang sangat penting, sebab dia membantu kekhusyukan. Ya, kalau kita baca tadi tak faham makna, mana datang khusyuk. Ya, sebab tu apa saja yang kita baca, sama ada ayat-ayat Quran ataupun zikir tasbih di dalam sembahyang, kenalah kita memahaminya. Ya, sini banyak kan, dan kita terain pada terjemah tu, tengok, perhatikan supaya apa? Hadir kalbi kita dengan Allah Ta'ala. Dan hendaklah engkau hadirkan di dalam hatimu akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan rupanya rupa Rasulullah SAW. Barang siapa yang sudah melihat, dibukakan mukasyafah ataupun mimpi, tu benda tu bawa dalam sembahyang. Ya, dalam sembahyang istihdarkan. Bila, terutama ketika kita mengucapkan assalamu alaika. Ya, alaika dia guna kap. Kalau alaihi lain mana. Kalau alaihi orang tu tak ada depan. Kalau alaika mana ada depan kita. Ya, assalamualaikum, mana orang tu ada depan. Jadi kita istihdarkan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau belum, istihdarkan keperasaan kita dengan nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita berasakan bersama dengan dia. Itu penting. Kemudian apa kita istihdarkan Rasulullah SAW di depan, maka engkau pun mengata assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Pada salam kita terus kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau belum pernah tengok lagi wajah Islam, dalam sujud tu baca doa. Bacalah 3 kali, Allahumma wajjih ilayya ruhan habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, ruhan nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, minta ta'ala, Allahumma wajjih ilayya, Allahumma ya Tuhanku wajjih ilayya, mana engkau bukakanlah, ya, engkau gambarkanlah, bukakan akan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam sujud diminta, insyaallah mustajab. Kemudian maka niatkan memberi salam kepada dirimu dan kepada segala hamba Allah Ta'ala yang saleh dengan katamu assalamu alaina wa ala ibadiyas salihin. Assalamu alaina, kita ucapkan salam atas kami, kita semua masuk kita, wa ala ibadillahis salihin, dan segala hamba Tuhan yang saleh. Serta engkau harap bahawa mengembali Allah Ta'ala akan salam. Tadi confirm Nabi salam, Nabi balas.
Siapa saja beri salam ke Nabi, Nabi akan balas salam dia. Ya, Assalamualaikum, kita istighfarkan, rasakan bagaimana besarnya kita menyambut salam daripada Rasulullah SAW. Ya, siapa beri salam ke Nabi, Nabi akan jawab. Bermakna akan menambahkan lagi kontak rohani kita dengan Rasulullah SAW. Sebab pintu makrifat akan dibuka melalui pintu Rasulullah SAW. Rasulullah babul ma'rifat, pintu makrifat kita dengan dia. Mana-mana tarekat sufiah, perjalanan makrifat dia akan bertemu dengan Nabi itu. Mana-mana tarekat yang jalan dia tak sampai Nabi itu semua masuk longkang, tak boleh pakai. Sanad mesti sampai, zahir, dan rohani pun mesti sampai. Rohani dia akan bertemu, akan dibukakan dengan Rasulullah SAW. Baru perjalanan dia mula nak berjalan. Selagi dia tak terbuka dengan Nabi SAW, banyak selawat. Banyak selawat. Selawat gunakan salatul ishkin, selawat kerinduan. Apa lapas selawat tak kira lah, tapi yang penting rindu. Ketiga selawat tu, bayangkan kita berdepan dengan baginda SAW dengan titisan air mata kerinduan dengan baginda SAW. InsyaAllah dia terbuka. Serta engkau harapkan bahawa mengembalikan Allah Ta'ala akan salam mereka itu atasmu, dan dia, ya, dan dengan dia engkau dapat barakah orang yang saleh-saleh. Banyak mana yang hidup, yang dah pergi, yang dahulu hebat-hebat, semua termasuk dalam ibadiyas salihin, ibadillahi salihin. Kemudian maka engkau niatkan dalam hatimu bahawa engkau naik saksi bagi wahdaniyatullah, bagi keesaan Allah, dan bagi risalah Rasulullah SAW. Apa makna risalah? Makna makam kerasulan baginda SAW. Dengan katamu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu macam ni. Macam-macam dengar dia. Asyhadu mana dia? Dia bang asyhadu ala, mana orang tak datang dia bang tak betul. Bukan syadu, asyhadu kan. Betul-betul sebut. Apa makna asyhadu? Ukirru bil lisan wa usaddiqu bil qalbi wa amalul bil jawarih. Itu makna syahadah. Ada ilmu temberang banyak, ilmu sesat, ilmu temberang. Aku naik saksi. Bila kau menyaksikan itu, wah. Dia tanya kita, bila kau saksikan itu ilmu temberang. Yang kita berangkat ilmu sesat, ilmu isi. Lala tak payah semayang. Kalau ditanya asyhadu, bila kau saksi, tanya balik asyhadu tu bahasa apa, tanya dia. Tu bahasa Arab ke bahasa bapak engkau, tanya. Orang kita kena jawab lembut sikit kan. Ingat bahasa bapak engkau ke bahasa Arab. Tu bahasa Arab. Bila Arab kembali ke ada Arab yang kau pakai kepala otak kau sendiri. Dia baca Quran, dia pakai otak sini macam-macam. Ilmu isi banyak ada, isi neraka punya. Yang satu ajaran sesat, satu negeri tu, dia dorang anak murid dia semua masuk neraka, dia dorang masuk surga dia. Oh, lagi kacau. Ayuhan nabiyyu, nabiyyu kan nabi ai ni. Wah semua putih dah dia tu. Dia ikut kalau tak dia tak nabiyyu. Tu nabiyyu bukan nabi ai lain ni tu. Wah banyak kacau tu tuan-tuan, macam-macam di kepala dia. Ini satu temerang, asyhadu, aku menyaksi. Saksi sini makna bahasa Arab, makna asyhadu sini syahadah, ukirru bil lisan, kita ikrar dengan lisan, wa usaddiqu bil qalbi, dan kita tasdiq dengan qalbi, dan kita amalkan dengan amalan jawarih. Mana berpegang dengan syariat. Apa dia? La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan dia. Mana tiada bersifat, mana tiada zat yang bersifat dengan kekanan melainkan Allah saja. Ya, tunggal dalam jawatan ketuhanan milik Tuhan, tak ada yang lain. Dan asyhadu, kita mengucap pula bersyahadah anna Muhammadar Rasulullah, bahawa Nabi besar kita Muhammad SAW ialah Rasul Rasulullah Allah. Kemudian kau ingatkan pada ketika mengucap salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa memohon rahmat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ta'ala. Kemudian maka engkau berdoa kepada Ta'ala serta hadir hati dan merendahkan diri dan menghinakan diri. Ya, kita selawat tu maknanya kembali pada kita. Bukan kita selawat tu nak naik ke makam Nabi. Allah dah selawat pada Nabi, kita tak awat pun tak ada hal lagi Nabi. Ya, innallaha wa malaikatahu yusallu an-nabi. Yusallu, bukan sallahu. Kalau salat bi'al madi yusallu. Mana apa? Istimrar. Sentiasa rata, tak putus-putus.
Kalau tanya kita, madza yaf'alullah al'an? Apa Tuhan buat sekarang? Yusallu ala Nabi. Allah Ta'ala berselawat Nabi tak putus. Selawat Allah pada Nabi, masya-Allah. Dia mengangkat darajat Nabi. Bukan kita kata kita darajat Nabi yang naik. Kalau kita tak selawat, dia minta naik, siapa kita kan? Bahkan selawat kita manfaat kepada kita balik. Bila kita selawat, bermaknanya dapat 10 darajat, 10 maknanya makam diangkat oleh Allah Ta'ala. Man salla alaihi marra salla alaihi bi asyrah. Barang siapa berselawat kepada Nabi sallallahu, Allah Ta'ala selawat kepada dia. Mana Allah Ta'ala selawat dengan mana Allah Ta'ala memberi rahmat kepada kita dengan sebab keberkatan, ketinggian martabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maka engkau memberi salam, dan engkau niatkan ketika memberi salam akan malaikah dan segala yang hadir daripada jinnya dan manusia. Dan engkau niatkan pada ketika memberi salam itu akan menyudahi akan sembahyang itu, serta engkau niatkan syukur akan Allah Ta'ala yang memberi akan engkau taufik bagi menyempurnakan sembahyang itu, serta malu engkau kepadanya, kepada Allah, atas taksir. Apa makna taksir? Cuai. Dan sembahyang banyak kan, kecuaian, kelalahan macam-macam dan sembahyang tu. Kita minta ampun dan malu dengan Allah Ta'ala. Itu cara dia. Yang kita buat tadi jangan pandang kita. Kita buat tu pandang semua kurnia daripada Allah Ta'ala, hidayat daripada dia, taufik daripada dia. Ini akan lebih mengemaskan kedudukan kita dengan Allah Ta'ala. Kalau kita pandang kita je, apa yang datang riak, ujub, macam-macam. Bila pandang semua tu ada hakikat dari dia, akan mendampingkan lagi diri kita kepada dia dan menambahkan syukur kita kepada Allah Ta'ala. Dan bila kita syukur, akan ada ziyadah, tambahan akan ada. La in syakartum la azidannakum. Jika engkau syukur, akan ditambah lagi. Dan pertambahan kerohanian itu lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan malu engkau kepadanya, ini kepada Allah Ta'ala, atas taksir, mana cuai yang di dalam sembahyang itu, dan takut engkau kepada Allah Ta'ala barangkali tiada diterima sembahyangmu. Itu yang kita rasa khatar, bimbang, jangan Tuhan tak terima, haraplah Tuhan terima sembahyang itu. Macam mana ni? Sebab kesalahanmu kepadanya. Tetapi sungguh pun yang demikian, hendaklah engkau harap kepada Ta'ala akan diterimanya. Diterima dengan apa? Anugerah dia. Yang kita harap anugerah, mudah-mudahan Tuhan terima segala amal itu. Dan rahmat. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu Arhamur Rahimin. Dia Maha berrahmat dan Maha kasih sayang, yang terlebih kasih sayang kepada hamba-Nya. Lebih kasih sayang pada ibu, pada anak. Itu kasih sayang Allah Ta'ala Maha dahsyat. Maka kita harap supaya segala ibadat kita tadi diterima oleh Allah Ta'ala, sah dijadikan, dibawa bekal untuk kita balik ke akhirat. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Ihya Ulumuddin, fahaza tafsiru salatil khashi'in alladhina hum ala salatihim khashi'un والذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم يناجون الله تعالى على قدر استطاعتهم بالعبودية. Maka inilah dikata huraian, ceraian ataupun huraian tafsir sembahyang orang yang khasyuk, yang adalah mereka itu atas sembahyang mereka itu khusyuk, dan mereka itu atas sembahyang mereka itu bersungguh-sungguh memeliharakan akan dia, dan adalah mereka atas sembahyang mereka itu sentiasa hadir hati, dan atas mereka itu sentiasa munajah kepada Allah Ta'ala, dan sekira-kira kuasa mereka itu dalam kehambaan mereka itu. Itu di antara sedikit kupasan pengisian dalam setiap sembahyang yang kita lakukan, sunat, wajib ataupun sunat, apa jenis sembahyang. Sebab dia merupakan silatul bainal abdi wa rabbi. Maka kalau kita gunakan kaedah tadi, insya-Allah sembahyang itu akan jadi silah, mana kontak antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu di antara perkara yang dibentangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wallahul muwaffiq.
Dan pasal yang keempat, menyatakan adab imam dan makmum yang mengikut akan dia. Dan adalah bagi imam itu adab yang terdahulu daripada sembahyang, dan adab di dalam bacaannya, dan adab di dalam rukunnya sembahyang, dan adab kemudian daripada salam. Ada adab yang terdahulu daripada sembahyang. Adapun adab-adab yang terdahulu daripada sembahyang itu ialah 6 adab. Yang pertama, bahawa hendaklah yang jadi imam itu orang yang disukai oleh makmum. Ya, mana setuju semua tu. Atau elok kalau lebih baik jawatan imam tu dilantik oleh ahli qaryah sendiri, kan, masing setuju. Takut dia tolak nanti orang lain semua tak berkenan, tak diangkat kepala sembahyang, ya. Dan setuju oleh makmum, dan jika bersalahan makmum itu pada bencinya, ada setuju, ada yang sebaliknya, dan suka, maka adalah yang diikut itu perkataan orang yang banyak, ya. Kata 70% setuju, adalah bunyi sikit-sikit belakang, ambil yang ramai itu, tu kan ada itu pada sukanya jadi imam itu. Dan jika ada yang suka itu sedikit, tetapi orang yang saleh dan yang beragama, mana orang yang kita tengok memang cantik pegangan daripada agama Allah Ta'ala, ya, maka iaitu diikut akan orang yang sedikit, ya. Sebab di sini ukuran dia kira kualiti, ya, yang disuka dari orang yang baik pada zahir ni. Yang tak suka tu, boleh tak suka dia pun tak semayang. Atau tak boleh nak iktibar. Dia tak suka tu imam tu, dia sendiri tak datang semayang masjid pun. Dia buat lorat dia pun ada juga setengah tu, macam-macam, ya. Jadi maknanya dia tengok makna sifat imam tu sendiri. Dan makruh jadi imam jika makmum itu terlebih mengetahui akan fiqh daripada imam. Yang jadi imam depan ni dengan makmum belakang ni tuan guru dia, ustaz dia dari depan ni bukan mandikan anak murid, makruh, sah semayang tak ada apa, ya. Atau yang terlebih makmum itu pada bacaan, makmum tu akra, terlebih qari, bacaan dia memang dia qari betul, bahkan dia guru Quran, guru tajwid, kan, memang sedap. Ibu yang baca kat depan tu biasa je, kena baca pun macam apa, Uganda. Bismillahirrahmanirrahim. Imam orang nak tengok dapat kalau disilap lagi parah, ya. Jadi dan dulu kan depan tadi orang yang maknanya apa, yang tidak ada ruang makmum mempertikaikan dia, ya. Dia banyak susunan tu. Kalau tengok sama-sama alim, tengok pula, ya, siapa lebih warak, sama-sama warak ni. Tengok siapa lebih tu, sama umur tu, IC sama tu. Tengok pula siapa dah berkahwin, ya, dua-dua dah berkahwin. Sebab berkahwin dia lebih 70 darajat daripada orang belum berkahwin, ya. Tengok pula semua sama, wah, hebat betul ni, ya. Last sekali tak ada benda nak banding, semua sama. Siapa lebih handsome, wah, betul ni kan. Macam kelakar dia dalam kitab fiqh kan. Siapa lebih handsome, kau tengok macam nak marah orang tu, jangan dengan orang lain. Ya, sebab apa tu? Maksud dia jangan ada ruang makmum boleh komen imam. Boleh imam sedap selesa je, ya, akhlak dia baik, orang lemah lembut, bagus, kan. Kewarakan ilmu pun ada, suara pun sedap, wah, makmum tengok selesa je, kan. Yang kat takbir, oh, tidak tu imam. Ya. Lepas tu turun macam pum, pergi main apa? Pergi main kerem ke kedai, kerepung, oh, dari macam. Jadi maknanya banyak sudut kita tengok. Sebab apa? Makmum, tujuannya jangan ada ruang makmum boleh mempertikaikan imam tu. Dia makmum duduk belakang selesa. Macam orang bawa kereta lah tuan ni, dia bawa kereta memang cekap betul, kan. Kita boleh tidur gitu. Ini bawa kereta dia break, kita pun jatuh ke bawah, berdebu semua. Selit je lah caution, wah, taubat dan naik lagi. Mana pemandu, imam tu pemandu, bila dia mandu cermat, cantik, kemas, selesa orang belakang ikut, ya. Bahkan kalau si sufi pula dia kira dalam lagi kan. Katakan nak syaban dia kalau belum makam khalifah dia tak lagi di imam, dia tak kata tak sah, semayang tu sah. Sebab bila dia makam khalifah dia dah reti acara-acara wukuf, dia boleh murakabah, dia boleh. Jadi bila dia semayang terqalbi, dia betul murakabah, dia orang panggil aura dia tu ada kat belakang, orang ikut belakang bersedap, ya. Tu keadaan dia gitulah. Dan makruh jadi imam tadi jika makmum tu terlebih mengetahui dari fiqh, mana yang bawah belakang tu lebih alim daripada imam, atau terlebih makmum itu pada bacaannya daripada imam, melainkan sini kecuali jika lebih itu enggan ia jadi imam, maka haruslah, ya. Jadi maknanya di imam di sana dan tak apa tu,
Itu yang kedua. Yang pertama. Kedua, apabila disuruh pilih oleh orang akan seorang antara jadi muazzin jadi imam. Ya, orang suruh. Dua jawatan ada. Imam ataupun muazzin. Ya, itu betul jawatan muazzin. Orang Melayu pula panggil Bilal. Bilal tu bukan jawatan, Bilal tu nama orang. Tapi dah masuk bila Bilal tu maksud dia orang tukang bank. Sebab nama sahabat tu Bilal yang sangat hebat. Maqam dia pun tinggi, tuan-tuan. Bilal bin Rabah. Dia kalau dia azan jejak suara tempat aras. Suara dia tak akan naik tempat aras. Sebab satu cerita seorang sahabat, apa nama ni? Jibril turun. Bila Jibril turun, dia jumpa baginda Islam dah semayang. Rasulullah kata dah. Bila Rasulullah kata dah semayang, dia kata tak dengar azan. Rupanya hari tu orang lain azan. Seorang tu azan sedap suara dia, dia kata suara dia sedap kan. Dia pun kecek Sayyidina Bilal, dia nak azan. Sayyidina Bilal pun bagilah dia. Masa tu dia azan tak naik ke atas suara. Maknanya itu kehebatan Sayyidina Bilal, masya-Allah. Jadi jawatan dia ialah muazzin. Jadi kalau dia pilih jadi imam atau muazzin, maka saya bagi dia memilih akan jadi imam, kerana jadi imam itu afdal daripada muazzin, dan makruh menghimpunkan jadi muazzin dan imam. Wah, ni dibolot semua sekali. Dia bang, dia azan kan, dia kamat, dia imam, semua dia sekali. Tetapi sahaja imam itu lain daripada muazzin, sebagaimana yang kita buatlah. Dan kata setengah ulama, muazzin afdal daripada imam. Jadi masalah mana afdal, imam ke tukang azan, itu ada khilaf ulama. Tapi yang kuat pendapat katakan imam. Dan ketiga, bahawa hendaklah imam itu memelihara sembahyang pada awal waktu. Ada setengah tempat kerana makmum tu tidur tunggu kan. Ya, makmum tu sentuk tidur, nanti imam tak datang lagi. Parah lagi dia. Tapi sekarang dia dah bubuh apa? Loceng ni, kling bunyi. Jam ni bunyi. Mana waktu kamat tu. Bahawa hendaklah imam tu memelihara sembahyang pada awal waktu. Sebab awal waktu dia kan, fadilat ada tu. Sebab isyak misalnya dia ada 5 waktu. Ya, awal dipanggil waktu fadilah. Lepas daripada waktu fadilah, daripada waktu ikhtiar. Lepas waktu ikhtiar dipanggil waktu karahah. Waktu karahah ni ngam-ngam je. Kalau kita sembahyang zuhur misalnya ni kan, habis sembahyang zuhur kita salam je zuhur, tu orang azan asar. Maknanya tu ngam-ngam. Itu waktu tu karahah, makruh. Hukum waktu tu makruh, sembahyang tu sah. Kemudian ada waktu uzrin. Waktu uzur, mana boleh dikeluarkan sembahyang daripada waktu dengan ada uzur syar'i. Apa uzur dia? Safar, musafir. Maka berlaku dua. Mana sembahyang ditarik ke depan, takdim, atau sembahyang dia keluarkan jadi takhir. Jadi sembahyang tu jamak lagi, jamak takdim atau takhir. Boleh kita keluarkan dengan sebab ada uzur. Perkataan uzur tak dibenarkan tu. Dan kelima dia panggil waktu tahrim. Waktu tahrim, waktu haram. Jadi kita sembahyang belum habis sembahyang, orang dah keluar waktu lain. Dia sembahyang zuhur, baru masuk rakaat keempat, baru nak baca tahiyat, orang dah bang asar. Hukum sembahyang tu ialah haram hukum dia. Sah sembahyang, tapi sembahyang tu jadi haram sebab dia tidak masukkan keseluruhan sembahyang dalam waktu. Ya. Sebab kadang-kadang sampai peringkat ini yang sunat boleh jadi haram kan? Dia bangun tidur tinggal beberapa minit dia. Kira-kira waktu tu kalau dia sembahyang ambil yang wajib, dapat semua tu dalam waktu. Ya, kalau dia buat sunat menyebabkan sembahyang tu akan keluar waktu. Ketika tu tak boleh buat sunat lagi. Ya. Dia pergi baca, dia pergi ambil wuduk 3 kali. Dia yakin ni kalau buat 3 kali taslis wuduk ni memang keluar sembahyang ni kan. Jadi wajib ambil sekali. Sekali kata yang wajib saja. Ya. Tujuan dia nak pelihara biar semua daripada takbir atau ihram sampai salam dalam waktu. Jadi kalau dia keluar pada waktu belum salam dah habis waktu, maka hukum sembahyang tu haram. Satu. Yang kedua, hukum dia jadi qada atau ada. Tengok, kalau dia dapat 1 rakaat, bermakna sembahyang tu hukum dia ada. Yang lain tu ulangan dia. Ya. Dia dapat 1 rakaat atau 2 rakaat, maka hukum dia adalah qada. Hukum dia adalah ada. Ya. Kalau tak dapat 1 rakaat, dia baru nak sembahyang, baru rakaat pertama, baru nak pergi iktidal, orang dah bang lain, maka sembahyang tu automatik jadi qada. Ya, dia tak payah ni apa terus kerja sembahyang, tapi dia jadi hukum qada. Berdasarkan hadis Nabi, man adraka raka'atan minas subhi faqad adraka subh. Siapa dapat 1 rakaat subuh, maka dia dapat subuh. Maknanya apa? 1 rakaat itu memberi faham kepada kita ialah dia dapat sembahyang itu dikira sebagai adat. Kalau 1 rakaat tak dapat, maka sembahyang itu automatik jadi qada.
Dan saya kira jangan ditakhirkan sembahyang sebab menanti akan orang yang banyak. Kena berjemaah yang sedikit itu pada awal terlebih afdal dari banyak serta berjemaah di akhir waktu. Dia tunggu lama kan, ada baru dapat 10 orang. Tadi kalau tak tunggu awal waktu fadilah dia dapat. Sekarang dah habis waktu fadilah, nak bagi waktu ikhtiar je. Ya, tunggu dapat 10 orang. Tadi kalau tak tunggu adalah 5 orang jalannya. Jalan dia lah 5 orang tu. Ya, sebab meraihkan di sini fadilat awal waktu tu adalah lebih utama. Ya, tu. Dan kata setengah ulama apabila hadir pada awal waktu 2 orang, maka jangan menanti 3 orang pada akhir waktu. Nak dapat 3 orang sebab semayang ni dia ada 2 nisbah. Satu dipanggil nisbah kamman, satu lagi dipanggil nisbah kaifan. Semayang berjemaah tu ada 2 nisbah. Satu kamman. Kampung kita ni ada 2 surau. Contohnya, ya, belasannya kalau semayang jemaah 50 orang dia punya makmum. Ya, belah sini pula misalnya dia ada 60 orang. Mana yang lebih makmum itu lebih afdal. Pahala lebih besar nisbah kam dia panggil, nisbah angka. Satu lagi kaif, nisbah kelakuan. Imam siapa tu? Yang imam ni ulama besar, yang imam ni wali misalnya dia. Yang ni tak ada dia berteksi. Misalnya kan, boleh sah maya, tapi yang afdal yang tadi kedudukan, ya tu. Tapi di sini bila bertembung pula kita nak dahulu dengan tunggu disebabkan 2 kelebihan. Kam banyak kan, tapi dengan awal waktu maka diraihkan awal waktu. Dah ada cukup jalannya lah, ya. Kita ajar macam tu kan. Kita tunggu orang makin lagi bagi datang macam itik nila slow. Ya, menyeksa orang tu. Ni lama dah betul tu nunggu kawan. Ya, tak payah lagi jalan je, ya. Tu. Kemudian qamat, kebanyakan tempat kadang-kadang tu pelik-pelik. Ya, dia nak qamat tu dia pusing tengok ada orang sembahyang lagi tak. Nak qamat tu san-san. Pas orang-orang maut ni kan setengah jam tak habis. Ya, dia sebenarnya nak qamat kena minta izin imam. Ya, kalau imam kata qamat, makmum tu qamat, ya, muazzin qamat je lah. Dia kena ajar begitu kan. Pada pondok je lah. Dia tunggu datang, dia bercik-bercik tring, tu ada orang qamat. Yang lain kau tengah semayang ke apa, lain kali dia faham lah, kena datang awal. Ya, ni pas seorang tunggu nyanyi, orang yang awal datang nak menunggu dia. Itu di antara hukum qamat misi isyarat daripada imam. Imam kata qamat, dia pun qamat. Lebih-lebih kalau ada guru-guru kita lagi lah, jangan sampai dia tunggu kita. Kita tunggu dia tak apa, jangan dia tunggu kita pula, ya. Mana makmum tak tunggu nak wait, itu tak ada adab panggil ni. Dan kata setengah ulama apabila hadir pada awal waktu 2 orang, maka jangan lagi menanti 3 orang jalan dia. Dan apabila hadir 4 orang, ya, semayang jenazah, maka jangan dinanti 5 orang. Maksud dia apa? Awal waktu tu ada kelebihan yang khas habis. Kemudian dan kata Imam Ghazali rahmatullah dan adalah Rasulullah SAW, ya, terlambat datang pada semayang subuh. Itu semua hukum Allah letakkan berlaku pada Rasulullah SAW di dalam musafir, kerana bersuci kepada Rasulullah. Nak bersuci tak ada lambat sikit, maka tiada dinanti akan dia. Dan jadi Imam Sayyidina Abdul Rahman bin Auf hingga luput Rasulullah SAW, ya, akan 1 rakaat, lalu berdiri Rasulullah SAW pada rakaat yang kedua. Wah, sahabat gerun tadi. Rasulullah dah bangun rakaat kedua, maka kata sahabat, takut kami daripada demikian. Semua dah pucat dan dah takut, ya. Maka sabda Rasulullah SAW, jangan kamu takut, ya, dan sungguhnya baik yang demikian itu, maka perbuatlah oleh kamu. Tak apa, Rasulullah kata, tu akhlak baginda Islam, ya. Setengah orang kata nanti aku marah kan. Mu'alim tu kena sekali. Arwah mu'alim jahit. Ustaz Jalal tengok-tengok tak ada di imam kan. Imam mu'alim lepas semayang, oh, siapa aja engkau ini. Ini kerja engkau. Tu anak dia kan mu'alim. Ustaz Jalil, ini kerja engkau, ya gitu. Baca dia nanti aku gitu. Tu urusan anak dengan bapa. Ucap Ustaz Jalal tunggu. Oh, ni kerja engkau, mana kau belajar. Habis ya. Terus Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar lain pula kisah. Satu ketika Rasulullah SAW pergi satu qaryah menguruskan ada permasalahan. Bila lambat sikit, jadi dia orang tolak Sayyidina Abu Bakar di imam. Sayyidina Abu Bakar naik aja di imam, dengar Rasulullah sampai, ya, terus Sayyidina Abu Bakar turun ke bawah, ya.
Bila Sayyidina Abu Bakar nak turun ni, Rasulullah kata jangan turun wahai Abu Bakar, tetap di tempat kamu. Sayyidina Abu Bakar tetap turun dia. Tetap melawan dia. Tengok situ kan. Jadi lepas semayang Rasulullah tanya, kenapa kau turun ya Abu Bakar? Abu Bakar kata, tak selagi Abu Bakar di depan, Rasul di belakang. Ya, ya. Rasulullah senyap je lah. Itu makna adab, sulukil adab. Kadang-kadang adat taraf ni tak dipanggil melawan. Kalau nak ikut zahir, Rasulullah kata duduk. Kalau undur makna melawan. Tapi sini sulukil adab, meraihkan adab lebih utama di sini. Sebab meraihkan adab dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah kata jangan takut. Sahabat dah gerun kan. Sungguh baik itu, maka perbuat oleh kamu. Dan lagi pada masa adalah Nabi SAW datang sembahyang zuhur, maka dahulukan sahabat akan Sayyidina Abu Bakar. Ini baru satu kita lagi cerita sembahyang zuhur. Hingga datang Rasulullah SAW, padahal mereka itu dalam sembahyang, maka berdiri Nabi SAW pada pihak sisi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Ya, tapi cerita panjang. Kita cerita sini Sayyidina Abu Bakar undur. Kita nak tunjukkan apa boleh? Tak payah kita tunggu lama-lama. Raihkan Rasulullah pun suruh raihkan awal waktu lebih utama maknanya. Kemudian dan sunat imam jangan menanti akan muazzin, dan hanya muazzin itu menanti akan imam kerana iqamah. Maknanya muazzin kena ikut isyarat imam. Maka apabila hadir imam, maka jangan menanti orang yang lain. Dan keempatnya, wallahu a'lam.